Tanazzalul malaikatu warruh. Roh tu macam roh, tapi bila sebut saja roh, ulama sepakat menyatakan itu adalah nama khas bagi malaikat Jibril. Jadi Ruhul Amin, iaitu Jibril yang membawa daripada arahan daripada Allah Rabbul Alamin kepada hati engkau, iaitu hati Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Banyak lagi nabi lain kan sebelum buat peringatan juga, termasuk Nabi Daud alaihissalam juga menerima wahyu dari Allah, namun wahyu ni tidak berbentuk macam kita Quran, dia berbentuk syair, berbentuk lagu. Nabi Daud adalah orang yang diberikan suara yang bagus. Beliau boleh melagukan bacaan kitab Zabur itu. Zabur lah. Daud Zabur kan. Dengan membaca secara 100 lagu. 100 lagu. Kita satu lagu tak tahu. Kan? Lagu Bayati tak tahu macam mana lagu Bayati. Lagu Sabah macam mana, lagu Hijaz macam mana, lagu Nahwan macam mana, lagu Sikah macam mana, lagu Ras macam mana, lagu Jaharkah macam mana. Yang kita tahu Jerkah je lah. Jerkah tu. Lagu Jerkah orang. Lagu Jaharkah. Nampak macam Jaharkah, macam Jahar tu macam Jerkah. Sebenarnya lagu Jaharkah ni adalah lagu yang lembut sebenarnya. Jahar tu maksudnya jelas. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi. Itu lagu Jaharkah, jerah. Satu huruf tu dipindah dengan jelas huruf tu disebut. Tak ada mama ke hidung, bunyi ke apa hidung ke. Dia jelas, huruf tu jelas, tu kata jahar, jelas. Tu belajar lagu. Nabi Daud dia ada 100 lagu. 100 lagu. Jadi kitab Zabur itu dia lebih kepada macam apa, syair. Macam tu. Dibaca, jadi ibadah orang atau kaum Nabi Daud atau umat Nabi Daud, ibadah dia ialah membaca kitab Zabur itu dalam berlagu. Tahu lah solat macam mana, itulah ibadah dia. Baca bukan tentu baca, baca dalam bentuk berlagu. Kerana Nabi Daud diturunkan, diberikan kelebihan kepadanya membaca kitab Zabur itu dengan berlagu, 100 lagu. Jadi kaum dia macam itulah. Kita pun tak tahu macam mana kan, tapi dia lebih kepada syair lah. Dia macam apa pun, bit-bit syair, lagu-lagu, madah, lagi apa lagi, macam sastra macam tu, dibaca begitu. Ibadah di waktu, tapi itu syariat Islam, agama yang buat agama Islam, tetapi syariatnya berbeza. Nabi kita syariatnya solat yang utama, 5 waktu sehari semalam, asalnya 50. Nabi Ibrahim solat sehari semalam 1 waktu je. Itu pun Nabi Ibrahim kata berat. Sebab itu Nabi bila pergi ke Isra' Mi'raj, bila balik jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di langit yang pertama. Wayang kata turun Nabi pertama, Nabi Ibrahim. Dalam bahasa kita, wahai Muhammad, kamu jumpa Allah, apa kamu dapat? Kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan solat 50 waktu. Jangan. Umat aku 1 waktu pun tak boleh buat. Umat aku besar-besar, kuat-kuat, gagah-gagah pun 1 waktu 1 hari tak terbuat. Ni kau 50, jangan minta. Minta ulang-ulang sampai 9 kali, 45 kali, 9 kali ulang, 45 hilang, tinggal 5. Itulah syariat kita. Nak beritahu kepada kita, setiap Nabi itu membawa ajaran Islam, cuma syariat yang berbeza. Nabi Daud tadi ialah dia lebih kepada syair, lebih kepada lagu-lagu. Sebab itu boleh kita berlagu dengan syarat lagu itu tidak lain melainkan memuji dan membesarkan Allah. Makin kita berlagu, makin kita menyanyi, akidah kita makin kuat dengan Allah. Tapi kalau menyanyi lupa Allah, pergi ke majlis anggurah juara lagu, AGL buka aurah, sembahyang tidak, itu mengarut. Ahli sunnah wal punah ranah namanya tu. Orang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ikut sunnah Nabi, boleh kita berlagu, boleh mengumandangkan suara, tapi apa juga yang kita sebut mesti ada kaitan dengan membesarkan Allah, membesarkan agama Islam, membesarkan Rasulullah, meraihkan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Boleh nyanyi, selain itu tak boleh. Tu.
Khususnya dia kata malaikat tetap bersama manusia. Ini malaikat ni sinonim dengan manusia, dikawani manusia dan menyertai mereka di sepanjang hidupnya. Jadi perintahkan malaikat ini kawan dia ialah manusia dan memandu, mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham. Maknanya orang biasa diberi ilham, menggesa mereka ke arah yang hak. Jadi bila ada ingatan kita, teringat nak buat baik, teringat nak istighfar, teringat nak baca Quran, itu ilham daripada malaikat namanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitan lammatun bibni adam walil malaki lammatan fa amma lammatu syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdzibil haqq wa takdzibum bil haqq wa amma lammatul malik fa'i'adu bil khair wa tasdiq bil haqq faman wajada min dhalik syai'a فليعلم أنه من الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات yauma'idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Di hadis Nabi yang disambung dengan ayat Quran untuk menyatakan betapa sesuatu imbasan ingatan kita nak buat baik itu, kata Nabi, itu daripada Allah, daripada malaikat yang mendapat daripada Allah Ta'ala, menyuruh diberikan imbasan atau ingatan kepada orang tu, hidayah untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, ada pengarah dalam lintasan hati anak Adam, dan para malaikat juga ada pengaruhnya. Jadi syaitan pun ada pengaruh, malaikat pun ada pengaruh. Jadi berlawanlah dua makhluk ini, syaitan dan malaikat ni, mengarah atau mempengaruhi pemikiran seseorang. Pengaruh syaitan ialah mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantah akan kebenaran, tak mau ikut kebenaran. Dan manusia itu memang suka membantahkan. Dalam surah Kahfi disebut, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ayat yang ke-54 daripada surah Kahfi. Sesungguhnya, kata Allah, sarrafna, kami telah datangkan dalam Quran itu berbagai-bagai perbandingan dan permisalan yang boleh diberikan iktibar dan pengajaran kepada orang yang nak ambil pengajaran. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'an linnas, untuk manusia beriman lah. Kami buat macam-macam perbandingan. Kalau kamu nak beriman, untuk ambil pengajaran dan rasa takut kepada Allah, kami ulang beberapa kali ancaman takut. Kalau pernah orang baik, macam-macam ganjaran kebaikan yang telah kami sediakan untuk mereka itu melakukan kebaikan. Sarrafna, tasarrufnya kami telah memperbagaikan perbandingan dan perumpamaan serta pengajaran kepada manusia. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nas. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس min kulli masal, daripada berbagai-bagai perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, adapun manusia itu memang sifatnya suka membantah apa yang Allah suruh. Itu manusia, sifat manusia biasa ialah suka membantah. Namun pun manusia ni dia lupa kepada Allah yang menciptakan dia, lupa kepada Allah yang boleh menyebabkan dia boleh berdiri, bergerak, bercakap, melihat, mendengar, semua tu dia lupa. Dia ingat dia punya. Tu manusia.
Saya ulang beberapa kali di sini kan, atau ustaz sini pun banyak cakap dah. La yusammal insan illa bin nisyan. Itu kalau kita belajar mantiq dalam sekolah agama, sekolah Arab lah kononnya, kan. Tidak dinamakan manusia itu sebagai manusia, melainkan sikap dan sifat pelupanya kepada Allah. Dia selalu lupa. Kepada orang yang hebat, Allah sentiasa ingatkan dia jangan lupa. Kepada orang yang tak hebat, dia kadang-kadang ingat tapi banyak lupa Allah. Tu dia bukan tak Islam, tetapi Islam hanya pada nama, tapi banyak perbuatan dia tak terselah keislaman dia, banyak tenggelam. Islam kapal selam panggil. Tahu Islam kapal selam? Kapal selam ni kalau dia operasi, dia banyak tenggelam pada timbul. Dia kalau dia duduk diam tu, dia nampaklah. Dia timbul tu kalau dia tak operasi dia tenggelam. Jadi kerja hidup dia ni banyak tenggelam Islam tu pada nampak. Sesekali nampak kematian, nampaklah pakai songkok. Tapi nyembang lagi, nyembang bola juga, duduk je cerita bola. Pakai songkok pasal yang mati tu bapak saudara, pasalah datang. Lepas tu ada kenduri kahwin, kenduri kenara nikah. Tapi itulah, kalau Masjid Salahuddin tu nikah masuk duduk kat depan ni, tu sampai ke sini ni nikah. Bergambar tempat imam, habis tempat imam dipijak. Saya pun rasa macam mana nak buat ni. Saya baru dilantik jadi imam jun nikah lah bulan 12 tadi. 15 bulan 12 mula kuat kuasa boleh nikahkan akan dikau lah. Tidak aku nikahkan akan daku. Tapi masalahnya bila kita nikah, lepas nikah dia bergambar semua ke depan tu, sejadah imam pijak-pijak. Saya cadang macam mana nak buat, saya nak duduk belakang tu. Elok macam ke masjid wilayah tu ada satu dewan nikah, dia tak ganggu tempat solat. Kadang kita tak benarkan orang yang datang bulan masuk ke dalam masjid. Kata-kata siapa yang ada keuzuran sila duduk di luar. Tapi mana dia nak bagi tahu dia uzur, dia main masuk je. Kan manusia ni kalau dia suka benda tu, dia tak peduli, dia lupa. Walaupun orang bagi ingat pun dia buat lupa je. Itulah manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Allah. Adalah manusia itu sifatnya suka membantah apa yang datang daripada Allah, daripada ilham. Dia terasa nak buat, nantilah terasa lintasan baik tu ada, nak buat baik tu ada, tapi nantilah, nanti sampai mati. Esok lah baru busuk, mati juga. Jadi kita kalau ada ingatan nak buat baik, terus saja buat. Itu adalah hidayah dari Allah yang diberikan melalui malaikat yang beri ilham kepada kita. Lepas tu dia kata, adapun lintasan malaikat adalah mengilhamkannya melakukan perkara kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka sesiapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawa itu adalah daripada Allah. Dan sesiapa yang mendapat sebaliknya, iaitu ada ingatan nak buat kejahatan. Aku nak tengok YouTube lah, ada gambar-gambar itu, lama aku tak tengok dah. Gambar tu gambar lucah. Itu syaitan, jangan layan. Kalau layan habis, rosak kita. Habis kita tuan-tuan tengok benda tu. Sedangkan di akhirat nanti kita tengok benda yang Allah tak redha tu, dia jadi saksi di akhirat esok. Itu sebab tu saya boleh pakai kunci mata, sebab buat Quran kecil ni susah nak tengok. Dia pakai, saya boleh pakai, tak pakai kunci mata tengok, cuma susah sikit lah. Pandai dia, kita tak terkesing-kesing dahi kita tengok. Susah kecil kan. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat yang ke 19, 20 dan 21 tentang apa juga yang kita buat nanti kita akan tengok dan disaksikan oleh mata telinga. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Apa maksud dia tuan-tuan? Pada hari ini kata Allah, kami himpunkan seluruh musuh-musuh Allah. Siapa yang Allah beri nikmat, mata, telinga, hidung, semua panca dan lengkap, boleh berjalan, boleh berfikir, lawan Allah, maka orang tu dikira sebagai musuh Allah. Wa yauma yuhsyar,
pada hari manusia dihimpunkan oleh Allah, pada hari segala atau sekalian musuh Allah itu dihalau ke neraka dan dihimpunkan ke satu tempat perhimpunan orang-orang yang menjadi musuh Allah, hatta idza ma ja'uha, sehingga itu mereka itu hampir kepada neraka musuh, waktu dah belum dibicarakan lagi, dihalau ke sana sehingga mereka itu hampir melihat neraka. Jauh mana neraka yang mereka nampak tu? Kalau tengok dalam tafsir Qurtubi tuan-tuan, sejauh 40 tahun perjalanan lagi neraka tu, bukan dekat. 40 tahun perjalanan dah rasa dah bahang, dikelilingi sana semua nampak. Mata kita bukan macam dunia ni. 40 tahun perjalanan lagi neraka tu nak sampai, bahang panas sudah tak tahan dah. Tu maka hatta idza ma ja'uha, sehingga mereka itu menghampiri akan dimasukkan ke neraka. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, menjadi saksilah kepada mereka akan pendengaran mereka, sam'uhum wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka, bima kanu ya'malun. Ini yang takut tu. Kata telinga aku lah dengar Hollywood, Bollywood semua tu, Liverpool, MC, MU, mata kata aku yang tengok. Berjaga malam untuk kamera tak boleh, tapi berjaga malam untuk tengok bola boleh. Wajuluduh ni yang paling takutnya. Kulit kita menjadi saksi. Kulit yang terlibat dengan maksiat. Kalau kata orang berzina, kulit tu bercakap. Kulit yang menyebabkan berzina tu berlaku, kata akulah yang berzina. Itu yang kita tak tahan tu. Wajuluduhum, pendengaran, penglihatan, wajuluduhum, dan kulit-kulit mereka itu menjadi saksi akan apa yang mereka lakukan. Bayangkanlah apa kulit yang terlibat ketika melakukan maksiat itu, kulit itu akan bercakap. Tu saya bayangkan kalau seseorang yang berzina tu, kalau tak ampunkan dosa dia, bayangkan nanti dia kemaluan tu bercakap, akulah yang berzina, akulah yang melahirkan anak zina pula dakwa bapak dia, engkau lah tak kahwin lahirkan aku. Jangan main. Sebab itu orang berzina ni, sebab itu Allah Ta'ala amat benci kepada orang yang berzina, kerana dia melibatkan keturunan. Bayangkanlah di negara kita ni, saya ingat pada tahun 2011 tengok ada surah khabar berita harian, masa tu Syahrizat jadi menteri hal-hal wanita kan, dan pembangunan masyarakat. Kementerian telah mempakui bahawa pada tahun tu ujung, saya ingat lagi surah khabar bulan 11 2011, ada saya simpan tu, masa pindah saya hilang. Syahrizat sendiri yang pengumuman, dia kata di negara kita ni anak luar nikah pada ketika itu 13 orang satu hari 13 orang. Bayang tahun berapa? Tu 2011, ni 12 13 berapa lagi tu. Bolehlah seronok berzina, tapi nanti anak zina tu dia cari bapak dia cari mak dia. Bapak biasa lari, mak biasa tak lari, akan jaga anak. Walaupun ada yang buang paling daripada rumah tinggal paling, anak-anak yang macam tu kan, kau baling ke apa juga, dia akan cari nanti di akhirat esok. Selain daripada tu, wajuluduhum, kulit yang melibatkan perzinaan itu berlaku, dia akan jadi saksi di akhirat esok. Allahu akbar, naudzubillah tuan-tuan. Itu bila kita ingat benda ni, usahakan itu kita sendiri pun bila kita buat dosa, kita tengok benda-benda tak elok di TV ke di mana-mana, di handphone ke, ada macam-macam kita tengok kan. Jaga. Saya boleh tengok ni, Allahu akbar, bila teringat tak sah, aku nak penuhkan akaun Abu Bakar ke Abu Lahab, aku ni ada akaun akaun amanah, akaun saham akhirat. Jadi ke arah mana kita nak bawa? Jangan lawan tu. Sebab itu bila kita ada ilham tu buat macam tu, ilham datang daripada malaikat yang kita kena bertegas, berkeras pertahankan ilham itu untuk dibuktikan dalam amalan kita. Maka dalam perbahasan atau dalam dialog di antara roh dengan kulit ini, bila mana telinga, mata, kulit menjadi saksi kepada apa yang dilakukan, maka berkatalah orang yang akan masuk ke neraka,
yang bakal dicampak neraka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, maka berkatalah orang-orang yang bakal masuk neraka kepada kulit mereka itu, kepada telinga mereka itu, kepada mata mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kau jadi saksi kepada aku? Kan kalau aku masuk neraka kau pun masuk sama. Maka dijawab oleh kulit dan mata, telinga. Bahkan dalam surah An-Nur sebut lidah tersebut, mulut masa tu dikunci dah kan, dalam surah Yasin ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, mulut kamu yang layak buruk, penipu atau pembohong, sampai depan aku pun kamu nak menipu juga. Aku kunci, nakhtim, kunci atau jahit, tak boleh cakap dah. Yang boleh cakap lidah dan mulut kunci, lidah boleh cakap. Tak mustahil sebenarnya, pasal handphone kita tu mana ada lidah, boleh bercakap pun dengar aje suara dia. Elok je kan, mulut tak ada nampak, mulut dia adalah serombong tu, cuma kat mana lidah dia bercakap. Jadi kalau manusia boleh buat satu benda yang lidah tak ada boleh dengar suara dengan jelas, Allah Ta'ala punya Microsoft macam mana? Manusia boleh mikro dah kecil dah, soft kecil lagi, kecil dalam kecil, sampai kita tak tahu kat mana dia punya recorder. Macam dulu kan ada macam ni kecil aja recorder, ada dia punya tape kecil. Sekarang dah tak ada dah, kat mana tape dia. Itulah kata Microsoft, kecil sungguh, kecil dalam kecil, macam atom manusia buat. Itu akal yang Allah beri kepada manusia. Manusia boleh cipta benda tu punya halus, seni dalam seni. Allah punya video macam mana tak tahulah, yang boleh rakam gambar kita tu kan. Ketika mana manusia dihadapkan ke neraka, dia pandai beralasan tuan-tuan. Dia mengadu, ya Allah, dia sebut, ya Allah, kenapa aku masukkan ke neraka, ya Allah, apa salah aku, ya Allah. Dia tahu dia salah, cuma dia macam menipu Allah. Ya Allah, apa salah aku masuk neraka, ya Allah. Kata Allah, kau menjahat, aku buktikan kejahatan kau. Ni malaikat ambil punya gambar, tulis, tarikh, semua ada. Microsoft Allah Ta'ala buktilah gambar dia. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ayat yang ke-18 saya ingat dalam surah Al-Isra tu. Baca oleh kamu tu, tengok gambar kau kan, tarikh ada, perbuatan kau ada. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Memadalah kamu sendiri yang jadi saksi kepada apa yang kamu lakukan. Siapa jadi saksi? Itulah kulit jadi saksi, tangan jadi saksi, lidah jadi saksi, semua jadi saksi. Maka bila dia kata begitu, tak adil. Biar Allah kata yang jadi saksi, yang membuktikan bahawa kau jahat, malaikat ambil gambar. Dia komplain dengan Allah Ta'ala. Dalam tafsir Qurtubi menyebut, dalam tafsir Qurtubi yang saya belajar, menyatakan bahawa bila mana Allah kata malaikat telah catat ambil gambar kau, dibuktikan dengan jelas, dia komplain dengan Allah. Mulut ni, mulut manusia ni, sampai depan Allah pun dia sanggup menipu. Mana tak menipu? Neraka 40 tahun lagi perjalanan. Kalau jalan kaki pun jauh, kalau naik basikal lagi jauh 40 tahun. Kalau 40 tahun tu jalan kaki pun, saya ingat kalau pergi Mekah 4 kali datang, 4 kali sampai ke Mekah tu. Katalah 10 tahun berjalan, baru sekali pergi Mekah. Orang 10 tahun 10 kali haji, dia dapat sekali pas jalan kaki. Boleh 4 kali kalau umur panjang. Punyalah jauh Mekah tu, tapi boleh 4 kali 40 tahun. Membayangkan betapa jauhnya neraka tu, dah bahang panas dah dirasa. Macam mana tak bohong, sanggup berbohong kena tak tahan dengan neraka. Sanggup menjadikan mak bapak sebagai penebus, anak sebagai penebus, asalkan dia boleh masuk syurga. Atau waman fil ardi jami'a, disebut surah Ma'arij. Waman, atau kalau mak bapak anak semua tak boleh jadi penjamin, saudara kawan yang pernah jumpa tak boleh menjamin dia untuk terlepas daripada neraka. Waman fil ardi jami'a, bahkan seluruh manusia biar masuk neraka belaka, aku masuk syurga. Punya gawatnya suasana ataupun panasnya neraka tu. Jadi malaikat ambil, dia kata, ya Allah, tak adil malaikat jadi saksi akan perbuatan jahat aku. Kerana ketika malaikat ambil gambar aku tak nampak malaikat. Kalau aku nampak malaikat duk pikul kamera, bolehlah aku malaikat sedih kan, macam ada kan di masjid negara, masjid wilayah ada siaran langsung tu, bila kamera pokoh dia sedih, aku ni mesti pak mentua aku tengok malam karang, aku duduk supaya sok depan pasal kamera, punyalah bersedia dia. Macam tu lah dia kata, kalau malaikat ambil gambar aku,
ketika tu malaikat jelmakan tubuh dia, menyatakan aku malaikat, ambil gambar kau buat jahat, aku tak terbuat. Ini malaikat yang ambil gambar aku tak nampak. Dia komplain. Tak apa, kata Allah, kalau kamu tak, kata malaikat tak adil, aku datangkan lagi satu saksi, iaitu rasul. Kau Islam kan, mengaku Islam dan beriman kepada Allah, berasul, malaikat suruhnya, ni rasul. Kamu tahu yang rasul suruh gini-gini, jangan gini, tapi yang kamu buat juga kenapa? Dia kata tak adil juga ni rasul jadi saksi. Pasal apa? Rasul dia taat kerana dia dipelihara maksum, lintasan nak buat jahat pun tak ada, dan Allah beri hidayah dan takwaan tinggi sehingga dia tak teringat nak buat jahat, bahkan dia suka nak buat baik. Kalau aku diberikan macam rasul juga, aku pun jadi baik. Ini kau tak latih aku jadi rasul, macam mana aku nak jadi baik? Dia alasan dia macam tu. Baik, dia kata, kalau malaikat pun kau kata tak adil jadi saksi, nabi pun tak adil jadi saksi. Panjang cerita sebenarnya. Sekarang aku nak tanya kau, itu perbacaan dia akan panjang, manusia ramai nak bicara, Allah boleh bicarakan sekali je kuasa Allah, tapi nak menyatakan bahawa 50,000 tahun perbincangan di akhirat dalam surah Ma'arij itu, kana miqdaruhu 50,000 sanah, kadar masa perbincangan itu ulama kata 50,000 sanah, 50,000 tahun akhirat bicara saja. Nak masuk neraka surga belum lagi, Allahu akbar, seksanya neraka tuan-tuan, Allahu akbar. Tapi begitu lama disebut dalam tafsir, orang yang akan masuk surga 50,000 tahun tu sama seperti tidak lebih daripada 2 rakaat solat saja. 2 rakaat solat. Kata orang solat panjang 10 minit. 10 minit je lah. Tu. Jadi kalau kamu kata Allah tak nak mengaku malaikat tu tak adil, jadi saksi kamu, nabi tak adil, habis siapa yang nak jadi saksi kepada kamu? Sedangkan kamu buat jahat. Kata dia, aku nak jadi saksi, akulah. Aku jadi saksi kepada saya. Dia alasan dia, kalau dia jadi saksi, tentu dia depend dia kan, mesti betulkan atau sembunyikan segala kesalahan dia, cerita yang baik-baik je lah. Okey, kata Allah, dah bahasa itulah. Kalau kamu nak jadi saksi kepada dirimu sendiri, aku benarkan. Namun satu je yang aku bagi syarat, iaitu engkau punya mulut tu kena kunci, mulut kau tu kena jahit. Sebab itu yang Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kata Allah, nakhtim, kami kunci, kami jahit mulut kau daripada bercakap. Wa tukallimuna aydihim, berkatalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki. Apa yang disebut tangan? Tangan kata aku beli tiket untuk masuk sekian-sekian tempat maksiat macam apa-apa je lah, kan? Betul kata kaki, aku berjalan. Kata kulit je, kata telinga je aku dengar, kata mata aku tengok. Nak macam mana? Barulah ketika itu dia mengaku surrender, dan dia memang mengaku bahawa dia buat jahat. Maka malaikat inilah yang diterjemahkan dalam banyak ayat tu, dalam surah Nur ayat 24, surah Yasin ayat yang ke-65, surah Fussilat ayat 19, 20 dan 21. Itu maka qalu, kata orang yang masuk neraka tu, kenapa kamu bersaksi kepada aku, sedangkan kalau kamu jadi saksi, benarkan apa yang aku lakukan jahat, mengakui kejahatan, engkau pun masuk neraka juga. Maka berkatalah kulit, antakanallah, Allah telah beri kuasa kepada aku bercakap benda yang baik saja, benda yang benar saja. Aku tak dibenarkan untuk cakap bohong, kan? La yasma'una fiha laghwa wala ta'thima. Di akhirat nanti tak boleh dengar perkataan-perkataan yang bohong atau perkataan dosa. La yasma'una fiha laghwa wala ta'thima. Tidak akan didengar perkataan bohong yang keluar daripada mulut seseorang, melainkan semua yang benar belaka. Wala ta'thima, tidak ada yang bohong, tidak ada yang palsu, tidak ada yang dosa, melainkan illa qila salaman salama. Apa yang keluar daripada mulut, sama ada malaikat atau manusia, salaman salama, semuanya sejahtera, benar belaka. Bahkan kalau kita ahli syurga, mudah-mudahan kita hanya bercakap benda yang baik saja, itu suka memberi salam, assalamualaikum, sekali berjumpa. Sekali berjumpa tu lamanya 1000 tahun. Sekali jumpa
lamanya 1000 tahun tak rasa punyalah seronok dalam syurga tu. Sekali berjumpa sahabat-sahabat kita masa di dunia, tiba masuk syurga. 1000 tahun disebut, tak rasa. Kita umur kita macam saya dah masuk 60, rasa lama hidup dah. Walaupun rasa-rasa kalau orang yang umur 80 pun 100 pun rasa nak hidup lagi, tapi lama dah hidup. Ini sekali jumpa 1000 tahun punya hebat akhirat tu. Jadi qalu, maka kata kulit, Allah memberikan izin kepada kami bercakap pada ini, bercakap benda yang benar sebagaimana dia jadikan dulu masa di dunia manusia boleh bercakap, maka hari ini kulit boleh bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah Allah yang menciptakan kita pada awal masa hidup dulu, awal tu kali pertama di dunia. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita kembali, dan sekarang balik kepada Allah dan kami boleh bercakap. Maka disebut wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad alaihim, wa ma kuntum tastatirun ay yashhad alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan dia kata kamu tidak dapat berlindung atau bersembunyi daripada kesaksian, pendengaran dan penglihatan serta kulit kamu. Hanya manusia tak boleh lagi nak mengelak atau beralasan menyatakan tak ada Allah kerana kulit dia cakap. Dan kulitmu terhadap apa yang kamu lakukan, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak perkara yang kamu lakukan. Jadi manusia ni dia buat jahat bukan dia tak tahu, Allah sentiasa melihat, cuma buat tak tahulah. Dia kata takkan semua perkara jahat aku buat semua Allah tahu, mungkin sikit je yang tahu. Mungkin kalau 10 buat jahat Allah tahu hanya 3 je, 7 lagi tak tahu. Dia anggap Allah tu macam dia kot, bila terlindung sikit tak nampak, bila jauh tak dengar. Tu jadi manusia kartun. Apalagi budak-budak sekarang dia ajar dengan kartun. Bangun je pagi tengok kartun. Kartun apa dia tahu, tak ada kewajipan. Jadi kalau kita biar anak kita tengok kartun, tuan-tuan, bahaya budak sekarang ni. Macam mana dah akan datang tak tahulah kalau hidayah Allah tak sampai kepada mereka. Dengan kartun ni, otak kartun ni, dia tak tahu kewajipan. Kartun ada kewajipan, dia keluar rumah pun dia tak keluar kot pintu, dia keluar kot syung tu. Kartun tak ada peraturan. Jadi kalau kita ada anak, jangan biar mereka tengok kartun, kerana kartun ni benda yang tak berpijak di bumi nyata. Ikut dan je. Balik semula kepada apa yang disebut dalam kitab ni Tauhid bukan iman ni, yang disebut tadi tak habis, apa tu hadis yang saya baca tak habis, boleh habis lagi. Maksudnya iaitu sesungguhnya syaitan itu memberi pengaruh atau berpengaruh dalam hati anak Adam untuk melakukan kejahatan. Begitu juga malaikat mempengaruhi manusia untuk melakukan kebaikan. Maka sesiapa yang mendapat ilham kebaikan hendaklah ia mengetahui bahawa ia adalah daripada Allah, dan sesiapa yang mendapat sebaliknya hendaklah ia meminta pertolongan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Aduh. Khususnya Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Dia kena baca alim, kalau alim jadi main. Maksudnya alim, Allah maha luas pengetahuannya. Kalau wallahu wasi'un alim, alim tu jadi ngeri. Jadi syaitan menjanjikan atau mendatangkan rasa takut untuk menghadapi kehidupan supaya kamu berlomba-lomba mencari kesenangan dunia. Maksudnya kalau kamu tak kerja, kalau kamu tak menipu, nanti engkau tak boleh, orang lain semua menipu belaka. Syaitan dia kata, dia takutkan kita kalau kita tak ambil benda jahat tu, nanti kamu tak dapat kesenangan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu akan kepapaan dan kesusahan. Jadi nak dapat senang, apa cara ambillah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mereka atau syaitan itu sentiasa mengilhamkan untuk melakukan fahsya, kejahatan. Sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah kurnia daripadanya
dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surah Baqarah ayat 268. Selain daripada itu, Allah SWT menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukminin. Yang saya baca ayat tadi, iaitu maksudnya malaikat-malaikat yang memikul arash. Kalau tengok dalam surah, berapa ramai malaikat yang memikul arash itu? Seramai 8 orang. Wa yahmiluna arsha, apa tu je? Ujungnya samaniyah. Ulama kata, kalaulah arash Allah ni dipikul oleh malaikat, seolah-olah Allah tu macam bertempat, sedangkan arash itu adalah benda. Jadi perbahasan ulama tafsir menyatakan bahawa arash itu bukanlah arash yang boleh dipikul oleh malaikat. Kalau pikul pun bukan pikul dalam bentuk macam benda dipikul dan Allah duduk atas arash, tak. Dia tidak tak dapat, setengah ulama tak mampu nak menghuraikan wa yahmiluna malaikat itu memikul akan arash Allah itu seramai 8 malaikat. Tu. Jadi kalau arash itu besar mana sekalipun, seolah-olah Allah Ta'ala itu bertempat, sedangkan Allah tak bertempat. Dan arash itu bentuk benda, Allah bukannya berduduk atas benda. Tu Allahu a'lam wa tak mampu kita nak memecahkan atau menghuraikan apa itu yang disebut arash, apa itu malaikat yang 8, macam mana Allah sendiri mengetahui. Kena tanya orang yang lebih hebat lah. Jadi malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman. Jadi Al-Quran turun begitu. Kita tak mampu nak memaham Allah berada, malaikat berkeliling macam di tempat pula dah, macam satu majlis pula. Allah tidak begitu. Jadi cepat-cepat kita kena pintaslah hati kita, Allah tidak bertempat, dan macam mana terserah kepada Allah. Kalau tempat yang layak untuk Allah. Kalau arash yang Allah sendiri yang maha mengetahui, yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita cuba membayangkan macam mana itu, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka beriman kepada Allah. Jadi malaikat itu beriman kepada Allah supaya mengucapkan iaitu meminta ampunan. Jadi malaikat itu kerjanya di antaranya ialah memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala atau mendoakan keampunan kepada hamba-hambanya yang taat, iaitu dengan katanya, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi seluruh sesuatu, berikanlah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka daripada keseksaan neraka yang bernyala-nyala. Itu doa malaikat kepada orang yang taat. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semuanya. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita kena bina keluarga yang sama-sama nak masuk syurga. Kita saja datang masjid, surau berjamaah dengan ceramah tak jadi, tuan. Kena pujuk macam mana, fikir sepenuhnya, sekuatnya macam mana nak selamatkan anak isteri kita, keturunan kita, supaya sama-sama masuk syurga. Sebab di akhirat nanti kita dimasukkan dalam bentuk keluarga, atau kita dimasukkan bersama pemimpin yang menjadi pemimpin kita, yang kita jadikan dia idola. Kita nak pilih seorang pemimpin yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Kita kena pilih pemimpin yang idola kita, yang betul lah, idola maknanya kita punya kecenderungan, atau kita punya yang boleh menyelamatkan kita lah. Kalau kita pilih pemimpin yang tak boleh selamat, maka dia jadi pemimpin kita di akhirat esok. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, kata Allah dalam surah Isra sebut ayat ke-60 lebih, itulah tuan-tuan tengok dalam surah Isra. Yauma nad'u, pada hari ini kata Allah, kami panggil kamu bersama dengan ketua kamu, imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminih, sesiapa yang kami panggil bersama dengan ketua mereka yang baik dan diberikan kitab catatan mereka dengan sebelah kanan, fa ulaika yaqrauna kitabahum, mereka itu membaca dan melihat kitab catatan amalan mereka,
bersama keluarga dia. Dalam sebut bersama abaihim. Oh, bapa mentua kata, oh betul lah dia masuk surga, tu memang hebat. Isteri kita memang dia masuk surga. Kita pun kata, oh suami isteri aku ni memang jujur dia, sama ada kita ada ke tak ada di taat dengan perintah kita. Kalau sebaliknya susahlah sikit. Jadi nak membina kejujuran tu yang payah tu. Suronok faman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberikan kitab dengan sebelah kanan, fa ulaika yaqrauna kitabahu, mereka itu membaca kitab itu, melihat kitab catatan itu dengan seronok. Wala yuzlamuna fatila, sekali-kali mereka itu tidak dizalimi. Kalau masuk neraka dibuktikan bahawa mereka layak masuk neraka. Kalau masuk surga dibuktikan bahawa memang sungguh mereka ini layak masuk syurga. Jadi bertuah sungguh siapa boleh masuk syurga dalam di akhirat nanti, memang hebat sungguhlah. Jadi itulah nak jaga sungguh. Kalau kita banyak dosa tuan-tuan, memang kita berdosa pun kita tak boleh kata kita baik, kita mesti meletakkan diri kita jahat. Banyak dosa, ya Allah Tuanku, kalau Engkau tak ampunkan dosaku ya Allah, dalam kubur pun aku menerima azab, azab kubur, azab peran neraka dah, macam mana malunya aku ya Allah. Aku ni imam pula, macam tu. Allahu akbar. Sebab itu ketika kita sujud tuan-tuan dalam solat tu, perlu kita dapatkan 3 perkara, datangkan 3 perasaan ketika sujud tu. Kalau tak dapat 3, salah satu daripada 3 ni, iaitu kan dalam surah Al-A'raf ayat 205 kan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Wa dunal jahri minal qaul. Dalam ayat ni banyak pengajaran sebenarnya. Di antaranya Allah kata, hendaklah kamu mengingati aku sentiasa, hendaklah kamu berzikir, mengingati, sebut nama aku, ingat kepada aku dalam diri kamu. Tadarru' ni kalau kita terjemahan dia ialah malu dan hina. Jadi zikir kita yang paling tinggi ialah ketika solat. Aqimus salata li dzikri. Jadi solat itu merupakan kemuncak kepada segala zikir. Kita tasbih, baca Quran, beristighfar di luar tu zikir juga, tapi kepala induk segala zikir ialah solat. Sebab Allah kata aqimus salat li dzikri. Jadi kalau kamu akan solat untuk berzikir kepadaku. Jadi ketika berzikir tu inilah dia, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Hendaklah kamu ketika berzikir ketika sujud itu. Solat itu adalah penghulu segala zikir, induk segala zikir. Ketika solat yang merupakan induk dan kepala segala zikir itu, ya hampirnya kita dalam solat itu ketika sujud. Ketika sujud itulah kita kena datangkan 3 perkara tadi, iaitu tadarru', iaitu hina dan malu. Wa khaufa, tadarru'u wa khifah. Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarru'u wa khifah. Adalah kamu datangkan rasa malu dan hina serta takut. Jadi kalau kita sujud tu, kalau kita rasa malunya aku ya Allah, aku ni diciptakan daripada benih ataupun saripati yang mani yang hina. Kalau jatuh ke tanah muntah orang tengok. Hinanya aku takkan aku nak lawan kau ya Allah. Bila aku diciptakan boleh berjalan, boleh bercakap, sempurna kejadian aku, tak cacat macam orang ada orang yang Allah ciptakan dia cacat, aku tak begitu ya Allah. Malunya kita lah Allah, malu. Hina kita insya-Allah. Kalau Allah dedahkan perbuatan jahat kita di akhirat esok, kalau kita tak diampunkan, malunya kita, malu dan hina. Yang seterusnya wa khifah, hendaklah kamu takut kepada aku Allah. Takut tak diampunkan. Kita dah minta ampun dah, takut tak diampunkan. Jadi itulah perlu 3 perkara. Kalau tak dapat ketiga-tiganya, paling kurang 1. Sebab itulah kita disuruh sujud lama kalau kita solat sunat, untuk memantapkan ingatan kita, aku ni ada tak rasa malu dengan Allah, aku ni ada rasa hina tak Allah, aku ni ada rasa takut dengan Allah. Kalau saja nak sujud saja untuk menyempurnakan rukun tu tak ada apa-apa tuan-tuan, sekadar sujud je lah, ada sujud, tapi tak ada 3 tu, malu, hina dan takut tu tak ada. Sebab itu kita lama sujud Nabi, sujud lama sampai hitam muka Nabi sebab darah turun ke muka banyak, sampai bengkak lutut Nabi, bengkak tumit Nabi setelah lama sujud. Pasal inilah 3 perkara tu. Kalau Nabi lebih lagi lah, saya hanya boleh dapat keluarkan 3 berdasarkan kepada ayat yang ke-205 daripada suratul A'raf itu. Wa khifah, rasa malu, tadarru', malu dan hina, wa khifah, takut, wa dunal jahri minal qaul,
tanpa kamu meninggikan suara ketika kamu berdoa, ketika solat. Kalau nak tinggikan suara, kena memang dalam solat tu disuruh kita baca elok, kan? Dipilih daripada orang yang suaranya elok, bacaan elok, supaya hadir hati kita untuk mengingati Allah, kan? Suara kita ni pun macam-macam, ada Allah anugerahkan macam-macam suara, kan? Suara yang menawan, memikat, memukau. Suara yang paling bagus ialah memukau lah. Bila kita dengar tu, terpukau kita dengan bacaan tu, tak ingat lain dah. Memikat, mempesona, lagi apa, menarik, menawan. Itu kategori A punya suara lah. Ada A plus, A saja. B, kalau suara B dia bolehlah kita sampai kita, kalau suara B menarik lah, bawah sikit mendatar. Kalau yang suara yang tak ada getaran ni, suara yang bagus suara ada getaran, getaran juga, kita dengar tergetar, ada getaran, kita rasa takut. Kalau suara yang tak bagus, dia suara bukan bergetar, suara bergegar. Allah, macam nak telan apa tembusar suara tu. Tapi nak macam mana dah suara dia macam tu, kan? Nak tunjuk anugerah Allah Ta'ala. Siapa yang suara baik, dia jangan nyanyi kat luar, dia kena nyanyi kat masjid, kat surau, jadi imam, jadi muazzin. Habis dah semua yang suara sedap pergi keluar, tinggal suara yang bergegar ke masjid, kan? Yang suara yang bergetar tak ada getaran. Kamu baca tu ada getaran. Yang bergegar dia datang. Tak ada apa. Nak macam mana, kan? Yang bergetar dah hilang, pergi tempat lain, dok melalut. Nyanyi sebut yang bukan-bukan, datanglah yang bergetar. Apalah, nak macam mana? Yang penting sebutan tu betul. Lillahi ta'ala, Allah terima insyaAllah, tuan. Baiklah, penghabisan, habis sekali, banyak cerita ni. Doa malaikat kepada orang yang baik. Ya Tuhan kami, dia kata malaikat, berilah keampunan kepada orang-orang yang berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Kau, dan peliharalah mereka daripada keseksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang telah Kau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau lepaskan daripada balasan kejahatan. Pada hari itu sesungguhnya Engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi malaikat ni ada yang ditugas untuk mendoakan orang yang baik. Mudah-mudahan kita lah termasuk sesa doakan. Penghabis sekali, nah ini cerita, ada pernah saya baca dah hadis ni, iaitu orang yang suka berderma, tuan-tuan. Terutama orang yang berderma waktu subuh. Inilah doa yang malaikat di dalam hadis sahih. Dalam kitab ni disebut, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, ma min yawmin yusbahul ibad, cerita subuh ni, fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ihdahuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ni dia saya baca tu muttafaqun alaih bi seluruh ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, seluruhnya menyatakan bahawa ini sahih dari Nabi. Apa maksud dia, tuan-tuan? Tidak ada sesuatu hari pun yang seseorang hamba hidup padanya malaikat turun kepadanya, salah satunya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya di waktu subuh, waktu subuh, ganti dan berkati apa yang mereka belanjakan. Dan satu malaikat lagi berdoa, hai Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan. Jadi dua lah, satu malaikat berdoa, ya Allah Tuhanku, berikanlah keampunan dan keberkatan serta ganti daripada harta yang mereka infak fi sabilillah, terutama pada waktu subuh. Kita datang subuh berjamaah ke surau ni misalnya, bawa tak banyak, 10 sen, tetap didoakan oleh malaikat. Walaupun 10 sen tu nak beli apa ya, coklat pun tak lupa. Tapi didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalaf, Allah berikanlah kepada orang yang memenfakahkan hartanya khalaf, tidak dilihat orang tu subuh. Ayat tu khalaf tu subuh, atau ganti dan keberkatan kepada orang yang memenfakahkan. Kalau 10 sen dah didoakan malaikat, kalau 10 ringgit lebih lagi lah. Tu sebaliknya malaikat akan mendoakan kebinasaan kepada orang yang
kedekut, macam-macam tanya orang datang, bagilah, banyak sangat tanya, bagi je lah. Tu saya jadi imam tuan-tuan hari-hari orang jumpa, kadang-kadang tak bagi. Ini Allah Ta'ala pilih dia dalam banyak-banyak orang jumpa aku. Ini bukan sembarangan, ni mesti Allah Ta'ala gerakkan bagilah. Banyak cerita. Tadi saya datang, sebab saya nak datang sini, baru nak keluar sempat lagi orang jumpa, Ustaz, saya tak ada duit Ustaz, kalau Ustaz boleh bagi saya, boleh beli sekilo beras pun jadilah. Saya kata, kau ada jumpa saya pada bulan lepas kan, bulan 10. Ya. Dia lupa, dia jumpa kita, susah. Tuan-tuan, ya Allah, dalam hati saya, kita duk cium macam ni. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia menghormati tamu. Ni tetamu dia datang, dia minta sedekah, minta duit. Dia kata, saya Ustaz tak ada duit Ustaz, gaji tak dapat lagi. Ada cuma bagi 300, gaji dia sebagai pengangkut keselamatan 900, tak cukup sebab bini dia kena breast cancer tahap 2. Mana cukup duit kan, nak tu terpaksa lah. Kalau Ustaz bagi saya dapat beli sekilo beras menjadi dah. Dia kata, kalau Ustaz bagi RM10 pun boleh. Yang disebut tu RM10, tadi tak ada RM10. Tapi fikir macam mana ni nak suruh, banyak cerita, kita pun nak keluar lah, bagilah. Nampak, Allah uji kita sebenarnya. Bila kita cakap macam ni, biasa ujian datang. Betul tak kau cakap, kau boleh buat tak? Tu kata Ustaz apa yang di pada Kedah tu, nak tahu kita ni ahli syurga atau ahli akhirat atau tidak. Kalau orang bagi kita 1000, kita seronok tak? Seronok, mesti seronok. Bagi 1000, tiba-tiba orang datang nak minta kita 1000, seronok kita bagi. Kalau kita seronok bagi 1000 tu pula ke orang, tu ahli syurga lah tu. Kalau kita terima 1000 tu suka, ketika nak bagi, berat. 10,000 banyak, RM10 je lah. Tu bukan ahli syurga, ahli akhirat, tu ahli dunia lagi tu. Tu jadi itulah ujian. Jadi itulah. Jadi siapa yang berderma waktu subuh, ma min yaumin yusbah, siapa yang pada setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari yang awal-awal pagi tidak didoakan oleh malaikat. Pagi-pagi lagi, kalau seorang tu pemurah, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalaf, Allah memberikanlah keberkatan dan ganti kepada apa yang dibelanjakan, apa yang dinafkahkan, apa yang didermakan kepada orang itu, dengan gantian dan keberkatan yang sebanyak-banyaknya, kata malaikat. Sebaliknya, siapa yang kedekut, Allahumma a'ti mumsikan talaf, berikanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan. Allahu akbar. Jadi kata kena jujurlah kita dengan ilmu, dengan hadis ni. Allahu a'lam. Itu malaikat punya kerja ya. Allah datangkan malaikat mengambil gambar kita seluruhnya, insya-Allah. Selama kita berada di masjid, suka berada di masjid, di surau berjemaah tu, jadilah saksi di akhirat esok, insya-Allah. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.